السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab sifat 20 pada ilmu tauhid, muka surat 11 baris 5 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikhah Hajah Waniyah binti Tuan Qadhi Al-Haji Wan Abdul Rahman Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kalam artinya berkata. Jadi sambung perbahasan sifat ma'ani yang terakhir, iaitu sifat kalam. Kalam ni salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita i'tiqad secara terperinci. Wajib beriktikad bagi setiap mukallaf terhadap ada dan sabitnya sifat Allah Ta'ala yang bernama kalam. Jadi kalam tu bahasa Arab, maka bahasa Melayunya katanya artinya arti kalam berkata. Jadi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab kita ni dan kitab-kitab yang lain, selepas daripada Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah diterjemah dengan jadi kudrat dengan perkuasa, iradat berkehendak, hayat berhidup, samak pendengar, basar pelihat, kalam berkata. Sebab apa diterjemah begitu? Kerana nak menunjukkan itu adalah sifat yang qadim, satu sifat yang qadim lagi azali ada di zat Allah. Jadi kita tidak terjemahkan sebagai berkuasa, berkehendak, hidup, berkata-kata, mendengar, melihat. Kerana itu kena kepada sifat perbuatan Tuhan. Bukannya kena kepada sifat yang ada di zat Tuhan. Sedangkan sifat ma'ani Allah Ta'ala itu nak membahaskan berkaitan dengan sifat yang ada di zat Tuhan. Lagi pula sifat yang ada di zat Tuhan tu semua satu belaka. Sifat kudrat satu, sifat iradat satu, sifat kalam satu, sifat basar satu dan sebagainya. Jadi kalau kita menterjemahkan berkata-kata ataupun melihat ataupun mendengar, dia akan sangkut dalam perbahasan sifat wahdaniyah kalau kita perincikan lagi. Kerana sifat wahdaniyah ada tiga. Pertama pada zat, yang kedua pada sifat, yang ketiga pada perbuatan. Jadi bila kata perbuatan Allah Ta'ala esa, fahamlah? Iaitu tak ada benda lain yang buat sama dengan Tuhan. Zat Allah Ta'ala esa pun faham juga. Maknanya zat Allah tidak boleh belah bahagi dan zat Allah tak ada siapa macam dia. Dan bila pergi kepada sifat
Wahdaniyah, keesaan Allah pada sifat pula, dengan makna setiap sifat Tuhan satu-satu belaka. Bukan sifat Tuhan satu, sifat-sifat Allah tu satu-satu belaka. Jadi sifat Allah Ta'ala banyak, tiap-tiap sifat yang banyak tu satu. Jadi sifat kudrat satu, sifat iradat satu, sifat hayat satu, basar satu, sama satu, kalam satu. Jadi bila satu, bila kita kata Allah Ta'ala berkuasa satu, jadi kita memberi faham, memberi kesan kepada kefahaman kita, berkuasa Allah satu kot mana? Berkuasa Allah Ta'ala ni banyak. Allah Ta'ala kuasa melahirkan, Allah Ta'ala kuasa menciptakan, Allah Ta'ala kuasa meniadakan, Allah Ta'ala kuasa mengadakan bumi, Allah Ta'ala berkuasa mengadakan bintang dan sebagainya. Jadi kuasa Allah banyak. Berkuasanya Allah dengan makna menciptanya Allah terhadap benda-benda tu banyak, bukan satu. Dan itu pula merujuk kepada sifat perbuatan Tuhan. Yang kita nak di sini ma'ani ialah sifat zat, sifat yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah diubah transformasi penterjemahan daripada berkuasa ataupun kuasa kepada perkuasa, daripada kehendak atau berkehendak kepada perkehendak, daripada berkata-kata kepada perkata. Karena itulah terjemahan yang menepati kepada maksud yang disebutkan dalam kitab-kitab Arab. Itu transformasi ataupun terjemahan yang menyebabkan kita mudah faham saja. Bukan bermakna dia bercanggah dengan kitab-kitab ulama Jawi dulu, bukan. Jadi kalam sini satu. Kalau kita terjemahkan berkata-kata dan kita faham berkata-kata tu dengan makna berkata tu lah satu ya Allah Ta'ala sebut. Padahal dalam Quran sebut banyak. Dalam Quran sebut banyak dah. Taurat lagi, Injil lagi, Zabur lagi, Suhuf lagi. Quran ada apa, kitab suci yang kita tak tahu lagi berapa banyak tu. Itu semua kalamullah belaka, hasil daripada Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala kita tengok ada tulisan Quran menunjukkan Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Cuma berkata-kata dia tidak sama macam kita. Nisbah berhajat kepada angin. Berkata-kata kita berhajat kepada angin, kalau tak sampai suara. Tu. Kalau kita contoh kita pergi ke alam yang tak ada, di luar bumi yang tak ada oksigen tu, kita cakap tak dengar apa, sebab tak ada angin. Planet-planet, bintang-bintang yang di atas tu bila beretuh tu dia tak dengar bunyi pun kat bumi ni, sebab tak ada udara. Tapi kalau dia beretuh tu dekat atas ni saja, memang bunyi. Jadi kalau orang set-set contoh main mercun tu, naik ke atas tu dia main mercun situ, memang confirm tak ada bunyi. Jadi tak ada bising. Ada bunga lah, bunyi tak ada. Tapi kalau main atas bumi ni ada bunyi lah, sebab dia ada udara. Artinya ialah perkata. Makna perkata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada satu sifat yang qadim, yang azali, namanya perkata. Dan berkata-kata. Kalau berkata-kata Allah Ta'ala juga tak sama dengan kita. Nisbah berkata-kata Allah bukan pakai lidah, bukan pakai mulut. Kita pakai lidah, pakai mulut. Berkata-kata Allah Ta'ala tidak berlanggar satu anggota ke anggota lain, tak bergetuh satu anggota ke anggota lain sehingga lahirnya makhraj huruf, tak ada. Tapi kalau manusia cakap, adalah makhraj huruf dia. Itu nisbah berkata-kata. Tu sifat perbuatan tu, bukan sifat yang dimaksudkan di sini. Perkata Tuhan pula, kita ada perkata, kita ada perkata. Satu perkata, satu perkata. Allah pun ada perkata, Allah pun ada perkata. Allah punya sifat perkata, tak berhuruf, tak bersuara. Perkata kita pun tak berhuruf, tak bersuara. Kata Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Perkata kita hak satu dalam sistem suara, tak berhuruf, tak bersuara. Yang berhuruf bersuara bila kita bercakap.
Bila kita ungkapkan, bercakap, kita beretuh antara satu anggota ke anggota lain yang namanya makhraj, keluar suara, maka itulah berkata-kata kita, berkata-kata kita daripada perkata yang satu. Perkata Allah Ta'ala, kita ada perkata, dia ada perkata, sama-sama nisbah, tak berhuruf, tak bersuara. Dah apa beza? Bezanya ialah perkata Allah Ta'ala qadim, perkata kita hadis baru. Perkata Allah Ta'ala perkata Allah Ta'ala kekal, baqa. Perkata kita bakal musnah. Boleh jadi Allah Ta'ala tarik jadi bisu. Perkata Allah Ta'ala tidak dicipta oleh siapa-siapa. Perkata kita dicipta Allah Ta'ala kerana dia sifat yang wujudi, sifat hak peseng ada. Sifat perkata kita, sifat perkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat perkata Allah Ta'ala tak serupa dengan benda lain. Sifat perkata kita sama dengan makhluk lain, sama dengan orang sebelah kita. Cuma bezanya sistem suara dia, mungkin dia sedap, kita tak sedap. Tu perkata. Makna perkata Allah Ta'ala itu tidak kelu bisu. Tidak kelu bisu. Itu sifat yang lawan bagi perkata. Bisu dengan kelu. Kelu bisu ni memang Allah tarik sifat perkata jadi bisu. Kalau kelu pula, kalau kita nak bezakan kelu dengan bisu ni, kelu ni ialah kita ada sifat perkata tu, tiba-tiba nak bercakap tak mari. Kelu. Tadi kat rumah kita dah simpan dah nak cakap apa, tunggu nak majlis je. Tiba-tiba ada seorang mari, yang mana yang orang mari tu kita kagum betul. Tergamam kita, tak terkata, kelu. Jadi Allah Ta'ala boleh gitu, Allah Ta'ala tak boleh gitu. Allah Ta'ala tidak boleh bisu, Allah Ta'ala tidak boleh kelu. Berkata Allah Ta'ala tidak dengan mulut lidah. Sifat perkata Allah tu tak dengan mulut, tak dengan lidah. Sifat perkata kita, bila kita bercakap dengan sifat perkata, keluar kut lidah, keluar kut mulut. Allah Ta'ala bila ada sifat perkata dan dia berkata-kata, tak keluar kut huruf, tak keluar kut lidah, tak keluar kut tekak, tak keluar kut mulut. Mana Allah ada mulut? Allah Ta'ala tidak ada mulut. Kalau Allah Ta'ala ada mulut, samalah dia dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan tidak dengan haraf. Baca tu haraf. Syekh wa Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala pengarang kitab Baquratul Amani. Ada seorang anak murid dia baca huruf, dia marah. Huruf bukan huruf, haraf. Sebab apa haraf? Sebab haraf tu merujuk kepada satu huruf. Kalau huruf dalam bahasa Arab, huruf ni banyak, plural. Jadi bahasa Melayu kita HURUF tu, kalau terjemah ke bahasa Arab, huruful maknanya banyak huruf. Jadi ni haraf, bukan huruf. Haraf tu dia singular, satu huruf. Kita pun payah kan nak sebut. Bahasa Melayu memang ada panggil huruf tu. Cuma cara baca tu haraf. Tu kalau kita nak mendalam lah. Tidak dengan haraf dan suara. Ni maklum. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidi, Allah Ta'ala tidak, sifat kalam dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat kita, kalam kita juga tak berhuruf, tak bersuara. Yang berhuruf bersuara bila kita lafazkan, dia panggil kalam lafzi. Kalam yang peseng ada lafaz, peseng ada suara, dia panggil kalam lafzi. Kalam yang tak peseng ada suara, tak peseng ada huruf ni, dia panggil kalam nafsi. Kalam nafsi, sifat perkata yang ada di diri, kalam nafsi. Berkata-kata sehingga melahirkan lafaz dan perkataan, kalam lafzi. Gitu kan? Jadi kalam lafzi bukan sifat Tuhan. Quran tu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan ada di dia tu. Tu. Sifat Tuhan kalam,
yang Al-Quran itu bukannya sifat Allah kalam Quran tu. Kita duk baca alif lam mim. Tu bukan sifat Tuhan. Hak tu baharu. Mana bukti baharu kita sebut tadi alif lam mim baru sebut. Bukan sejak azali duk alif lam mim kan gitu. Yang kita sebut tu baharu, yang ada di zat Tuhan itu yang qadim. Jadi ada orang pertikaikan. Bila kita kata Allah Ta'ala tidak sifat kalam iaitu berhuruf dan bersuara, dia kata tak betul. Bahkan dia kata ini satu contradiction. Bagaimana berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara? Dia tak faham. Bukan berkata-kata, dia perkata yang tak berhuruf, tak bersuara. Yang berhuruf bersuara tu berkata-kata, dia panggil kalam lafzi. Kalam lafzi Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, tak sabit tu sifat Tuhan. Tu bukan sifat Tuhan, cik oi. Yang sifat Tuhan tu kalam nafsi. Tu. Iaitu tidak huruf, tidak ada suara, tidak dengan mulut, tidak dengan apa, ada di zat Tuhan. Lagi pula sifat kalam tu wujudi, ada. Dan maujud di Tuhan, ada di zat Tuhan. Tu dan tidak seperti berkata kita. Dan tidak seperti berkata kita. Nak kata tidak seperti berkata kita boleh, tidak seperti perkata kita pun boleh. Dua-dua tu beza terus. Kita dengan Allah Ta'ala memang beza. Berkata kita dengan Allah beza, berkata-kata kita dengan Allah pun beza. Jangan nak bayang pula Allah Ta'ala bila berkata-kata keluar huruf suara daripada zat dia. Tak betul gitu. Itu makhluk. Tu. Kita kata dah berkata-kata Allah bukan dengan lidah, bukan dengan mulut, bukan dengan makhraj, bukan berhajat kepada udara. Dah lagu mana? Wallahu a'lam. Habis bukannya satu huruf, satu suara orang keluar daripada zat Tuhan. Kepala otak dia main tasbih gitu. Adapun perkata kita dengan mulut lidah, yakni perkata kita ada di sistem suara kita, dan kita berkata-kata dengan mulut dan lidah. Jadi sifat kita ni sedang berkata-kata ni dengan ada sabit sifat perkata yang tidak menyebabkan kita bisu, kita keluarkan melalui mulut, melalui lidah. Lidah dengan mulut ni lah memain peranan penting. Lidah kalau tak ada, mulut saja suara lah, tak ada lafaz. Dia beza huruf dengan suara. Sebab apa dia tegaskan tadi berhuruf dan bersuara? Kenapa dia tak sebut bersuara saja? Dan kenapa tak sebut bersuara saja? Sebabnya setiap benda yang bersuara tidak semesti berhuruf. Dan semua benda yang berhuruf tak semesti suara. Kalau suara ada yang tak tumbik huruf. Anjing menyalak, dia bukan cakap kita tu. Dengar gitu je lah. Mana ada cakap aku nak makan nasi, tak ada gitu. Kalau dia cakap itu, kita lari. Ni anjing wali ke lagu mana dia cakap dengan aku, ke aku yang wali. Dia tahu dia wali ke anjing yang wali. Dia bersuara saja tapi tak berhuruf. Ada yang berhuruf tapi tak bersuara. Mana? Tulisan tu berhuruf lah. Al-Quran tu berhuruf tapi tak bersuara bila kita tak bercakap. Bila kita baca, baru tumbik suara daripada huruf yang dia tulis tu. Dan suara kita tu bersuara dan berhuruf. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan suara, bukan dengan huruf dan suara. Perkata kita tu dengan mulut, lidah, dan dengan huruf dan suara. Yang ni perkata kita itu ada sabit di sifat, ada sabit di diri kita, dan kita berkata-kata dan bercakap melalui huruf dan suara. Adapun diri perkata tu tak berhuruf, tak bersuara. Tengoklah kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hidi-Hidi. Sifat perkata kita tak berhuruf, tak bersuara. Jelas dia sebut.
Bezanya Allah Ta'ala sifat berkata qadim, kita baharu. Allah Ta'ala sifat berkata dia kekal, kita binasa. Allah Ta'ala sifat berkata dia dicipta, tidak dicipta oleh orang lain, kita dicipta oleh Allah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala tak serupa dengan lain, berkata kita serupa dengan orang sebelah. Ada pun tanda dalil berkata Allah Ta'ala itu, dalilnya baharu sekalian alam ini. Baharu ni dia panggil dalil akal yang tidak kuat. Sebab tu ulama-ulama, tak pakai salah ulama Jawi ke ulama Arab ke, dalam bab sifat kalam, sifat pendengaran, sifat pelihatan, dia akan bawa mari dalil naqli, dalil Al-Quran dan hadis. Kerana dalil akal pada tiga sifat ni lemah, dia akan sebut kemudian daripada dalil naqal. Kemudian orang tanya pula, dah sifat-sifat sebelum tu kenapa tak nukil Quran? Sebab sifat-sifat yang kita sebut sebelum kalam, sama, basar itu sudah sabit dalam Quran. Jadi kalau dah sabit dalam Quran, kita dah ambil intipati sifat dalam Quran, kemudian berdalilkan dengan Quran, seolah-olah Quran dalil Quran. Orang statement satu kenyataan disokong oleh satu dalil. Bukannya satu dalil didalilkan dengan dalil lain, bukan. Apa bukti Allah Ta'ala itu wujud? Allah Ta'ala sebut afillahi syak. Sedangkan sifat wujud itu kita dah ambil dah daripada Quran. Tu. Jadi nak menguatkan lagi, Quran kata Allah wujud tu, mari dalil akal. Sebab ada kaitan dengan alam, pembuatan alam. Wujud Allah sampai sifat ilmu Allah Ta'ala ada kaitan dengan kewujudan alam. Sama basar kalam, andai kata Allah Ta'ala tiga-tiga ni tak bersifat dengan dia pun, Allah boleh buat alam. Kalau tak ada, takdir kata tak ada tiga-tiga sifat ini pun dan tak sabit kekurangan pada Allah Ta'ala, boleh Allah Ta'ala buat alam. Tapi disebabkan Al-Quran sebut tiga sifat ni, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sebutlah dia satu sifat yang qadim lagi azali, tak sama dengan makhluk. Cuma dalil pada sifat sama basar kalam lemah pada dalil akal, dalil naqal, dalil Al-Quran dan hadis lebih kuat. Macam baharu alam ni, baharu alam apa kaitan dengan kalam? Tak ada kaitan. Ada kaitan dengan Quran sebut kun fayakun. Dia tak faham tu. Kun fayakun tu bukan bermakna Allah Ta'ala mencipta dengan sifat berkata dia. Ni kalau orang baca terjemah sendiri ya. Allah Ta'ala nak sebut, kalau Allah Ta'ala nak jadi sesuatu, dia akan sebut kun, maka jadilah. Kalau macam tu letih setiap benda berlaku setiap saat. Takkan Allah Ta'ala zikir pula kun. Habis cerita lagu tu. Lepas tu kena belajar takluk tak wajib. Tapi kalau tak wajib tu dia keliru, dia jadi wajib pula. Biasa sahabat Nabi SAW tak belajar takluk ni. Disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Tak belajar takluk ni. Qul huwallah ya. Kita kalau mari qul huwallah, apa yang kita faham? Qul huwallah terjemah gitu. Tu lah. Habis daripada qul huwallah huwa ahad, suratul tauhid, nama lain bagi surah al-ikhlas tu, dihuraikan ulama jadi satu disiplin ilmu tauhid. Makin lama makin ke belakang, makin panjang huraian, sebab makin panjang dan makin banyak syubhat. Makin panjang dan makin banyak kekeliruan, tambah zaman sekarang. Kekeliruan dan syubhat makin mendalam, makin mendasar, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mendasar dalam bab tauhid supaya tak keliru. Dia jawab habis semua syubhat. Cuma kita tinggal belajar atau tidak lah. Jadi tanda perkata Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Kalau dalil akal yang lain, dia akan sebut begini. Sekali dia sebut dah. Apa? Alam ini jadi akan dalilnya dalil sifat perkata. Apa sebab ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu perkata sangat? Cara baca tu. Ada kitab tani gila sikit.
Kalau pergi kitab yang disekam memang gila. Ngaku-aku gila. Dia kata, apa sebab ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu perkata sangat? Nokta situ. Sebab apa kita ambil sangat alam ni sebagai dalil kepada sifat perkata? Kita kata dah, sifat perkata nisbah kepada alam lemah dalil dia. Kalulah Tuhan itu kelu bisu, jadi kekurangan. Kalau kekurangan, jadi tidak kaya akal. Kalau kekurangan, jadi tidak kaya. Nokta. Tidak kaya, yakni tidak berhajat. Apa tidak berhajat? Negatif, positif, iaitu berhajat. Situ. Tu. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat perkata, maka Allah Ta'ala kurang. Bila Allah Ta'ala kurang, berhajat kepada benda lain menampung kekurangan Allah. Situ nak kata. Bila berhajat kepada orang lain menampung kekurangan Allah, seolah-olah Allah sudah ada sifat makhluk yang bernama ihtiyaj, iaitu berhajat. Maka itu mustahil pada akal. Situ. Akal tidak terima sekali-kali, yakni mustahil diterima oleh akal Allah Ta'ala itu tidak kaya. Tidak kaya dengan makna berhajat Allah. Bukan kaya duit tu. Kaya Allah, kaya mutlak. Kaya Allah, kaya mutlak. Apa kaya mutlak? Hancur alam, tak hancur alam, semua kafir, semua Islam, tak ada mudarat di Tuhan. Itu kaya Allah. Kalau Allah makin agung disebabkan ramai orang Islam, itu ada sifat makhluk di Tuhan, iaitu berhajat. Tu. Habis sifat ma'ani lebih kurang. Masuk ma'nawiyah. Ma'nawiyah biasanya kalau orang yang tidak mendalami pengajian, hatta orang mengajar sekalipun, dia akan bahas ma'nawiyah ni mudah-mudah lah. Padahal ma'nawiyah ni lah yang perlu paling banyak beri perhatian, kerana pembahasan dia agak rumit dan payah. Cuma tak payah pun. Biasa orang buat ambil ringan saja. Tengok dia kata kaunuhu hayyan. Dia mula dengan sifat kaunuhu hayyan. Seperti mana dulu dia mulakan sifat ma'ani dengan hayat. Ni jaranglah ulama ambil sifat ma'ani. Yang pertama tu hayat, biasa kudrat. Dia sama dengan Syekh Wan Ismail Al-Fatani, pengarang Baquratul Amani. Dia mula dengan hayat dulu. Kenapa dengan mula hayat dulu? Kerana sifat hayat itu nisbah akal kita seolah-olah menjadi syarat sah untuk kita sabit sifat ilmu Allah, sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah. Kalau kita bahas kudrat iradat ilmu, tiba-tiba mari sifat mati, tak ada faedah bahas. Dia panggil seolah-olah syarat sah, bukan syarat sah sungguh di Tuhan. Nak faham kita di akal ni, seolah-olah sifat hayat tu syarat sah bagi ada sabit sifat lain. Arti kaunuhu hayyan, keadaannya keadaan Allah yang berhidup. Tu yang betul. Biasa orang terjemah macam mana? Keadaan Allah yang hidup. Ataupun saya kat bawah tu, keadaan Allah yang mengetahui. Tengok dia terjemah bawah tu, keadaan Allah yang mengetahui tu pengetahuan lah. Keadaan Allah yang berkehendak. Kalau orang lain, dia akan terjemah keadaan Allah yang maha berkehendak, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang hidup. Sebab dia terjemah dan makni, kudrat itu berkuasa, iradat itu berkehendak, ilmu itu mengetahui. Soalan, kalau orang buat terjemah begitu dan huraian begitu, apa beza makni dengan ma'nawiyah? Tu. Allah Ta'ala bersifat mengetahui, maka keadaan Allah mengetahui. Apa benda? Tu. Tak faham. Mengetahui kita tak faham. Sebab mengetahui dalam kitab Faridah sebut, dia ijma' ulama', tak ada khilaf, semua sabit belaka. Siapa ingkar mengetahui Allah, kufur. Jadi sifat 20 ni bukan nak bahas mengetahui Allah, tapi nak bahas pengetahuan Allah. Satu sifat yang ada namanya pengetahuan, dengan pengetahuan Allah mengetahui.
Tu Allah Ta'ala ada sifat basar. Apa basar? Pelihat. Dengan sifat pelihat Allah melihat. Sifat pelihat dengan melihat. Melihat ijma' ulama' tak ada khilaf. Dia tak ada khilaf kata sabit. Siapa ingkar kufur. Hatta Mu'tazilah tak nafi melihat Allah. Ahlus Sunnah tak nafi melihat Allah. Qadariyah, Jabariyah tak nafi melihat Allah. Siapa yang mengingkari melihat Allah itu sabit, kufur. Jadi macam mana nak faham sifat maknawiyah? Mudah ya. Sifat maknawiyah pertama-tama kita kena bahagi kepada dua. Pertamanya maknawiyah yang ijma' ulama', yang kedua maknawiyah yang khilaf ulama'. Maksud maknawiyah yang ijma' ulama' dengan makna siapa ingkar kufur. Itu maksud ijma' ulama' pada maknawiyah. Ijma' ulama' maknawiyah ini dari sudut mana? Dari sudut berkuasa Allah, dari sudut Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata. Itu maknawiyah yang ijma' ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Yah tu sabit. Siapa ingkar kufur. Sebab apa kufur? Sebab sabit dalam Quran dengan jelas, wa huwas sami'ul basir wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagainya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat hayat, sifat qiyamu bi nafsihi. Yang keduanya maknawiyah yang khilaf. Maknawiyah yang khilaf ni pula bahagi dua pula. Iaitu pertama antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, yang kedua Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah maknawiyahnya berlaku khilaf dari sudut mana? Dari sudut awal-awal lagi Mu'tazilah sudah menafikan sifat ma'ani. Bila dia menafikan sifat ma'ani, maka maknawiyah yang lahir daripada ma'ani pun ternafi. Dia pun tak kira. Ahlus Sunnah dia sabit sifat ma'ani yang lahir pada sifat ma'ani, kaunuhu tu. Maka dia pun sabit. Soalan, kalau kita kata kaunuhu hayat, keadaan Allah yang hidup, kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang berkehendak, tu Mu'tazilah tak nafi. Mengetahui, berkehendak Allah, kuasa Allah, berkata-kata Allah, Mu'tazilah tak nafi tu. Yang dia nafi lagu mana? Keadaan Allah yang berhidup. Tu dia nafi. Sebab apa nafi? Sebab dia memang nafi sifat berhidup Allah. Dia tak nafi hidup Allah, yang dia nafi perhidup Allah. Mu'tazilah dia tak nafi mendengar Allah, yang dia nafi ialah Mu'tazilah tidak menafikan mendengar Allah, yang dia nafikan pendengaran Allah. Yang dia tidak menafikan Allah Ta'ala melihat, yang dia nafikan ialah pelihat Allah. Dia tidak nafikan mengetahui Allah, yang dinafikan ialah pengetahuan Allah. Jadi bila dia menafikan perkuasa, perkehendak, pengetahuan, pelihat, pendengar, perkata, maka keadaan Allah yang maha perhidup, keadaan Allah yang bersifat perhidup, keadaan Allah yang bersifat pengetahuan, keadaan Allah yang bersifat perkehendak, dia nafi juga. Sebab apa dia nafi juga? Sebab tak ada sifat ma'ani yang dia iktiraf. Tu beza kalau kita terjemah keadaan Allah yang mengetahui dengan keadaan Allah yang pengetahuan, ataupun berpengetahuan, ataupun bersifat pengetahuan. Habis tu antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Yang terakhir, khilaf sesama Ahlus Sunnah. Khilaf dari sudut mana ni? Sabit ke tak maknawiyah ni? Tu maknawiyah apa yang sabit ke tak? Maknawiyah yang namanya hal. Sebelum kita faham hal tentang apa tu,
Kita kena faham, Ahlus Sunnah, sesama Ahlus Sunnah, Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, dia sabit sifat ma'ani. Beza dengan Mu'tazilah tadi. Bila sabit sifat ma'ani, maka akan lahir satu lagi sifat kaunuhu. Ulama Ahlus Sunnah, sesama Ahlus Sunnah khilaf, kaunuhu ni ada ke tak? Sabit ke tak? Kaunuhu. Terpecah pada dua. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dan pengikut yang mengikut pendapat dia mengatakan hal mustahil. Ada satu istilah namanya hal. Hal ni apa pula? Hal ni dia kata mustahil sebab apa? Sebab hal ni adalah benda yang antara ada dengan tak ada. Contoh, bulat. Bola dan bulat. Bola yang bulat. Bola ada ke tak? Bola menantang bola tu dah. Bola tu, ketul tu ada ke tak? Bola tu ada. Sebab apa kita kata ada? Boleh tengok, boleh sentuh. Dia ada lah. Bulat pada bola tu ada ke tak? Bulat pada bola tu. Bulat pada bola, nampak rupa, tapi bila tunjuk tak kena. Nampak rupa bulat tu, tapi bila tunjuk, mana bulat? Tunjuk sikit, tunjuk bulat kena pada bola. Tu dia panggil hal. Tu bagi orang yang membezakan hal dengan amru i'tibari lah. Adapun amru i'tibari mudah ya. Benda yang dipaham akal, selesai amru i'tibari. Lepas tu Imam Abu Hasan Asy'ari kata, hal-hal ni mustahil. Kok mana pula ada benda yang antara ada dengan tak ada? Pelik Amru i'tibari, senang, selesai. Benda yang dipaham akal saja. Bulat tu benda yang dipaham akal. 3 segi benda yang dipaham akal. 4 segi benda yang dipaham akal. Laju benda yang dipaham akal. Bukan ada pun, tapi benda yang dipaham akal. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengirakan ma'nawiyah sebagai perkara yang wajib tahu secara terperinci, kerana dia kata sifat ma'ani bila kita sabit, maka confirm ma'nawiyah pun sabit. Ma'nawiyah mana? Bukan hal tu. Yang tubiknya kaunuhu hayyan ni ialah sifat penghidup ada di zat Tuhan. Kaunuhu hayyan. Tapi dia tidak mengirakan ma'nawiyah tu sebahagian daripada perkara yang wajib dipelajari secara terperinci. Jadi menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat penghidup ada di zat Tuhan, kaunuhu hayyan. Sifat pengetahuan ada di zat Tuhan, kaunuhu aliman. Sifat perkata yang ada di zat Tuhan, kaunuhu mutakalliman. Itu maknawiyah Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan itulah pandangan mu'tamad. Dia menafikan hal. Bagi pandangan kedua yang kata sabit hal pula, macam mana kita nak bahas maknawiyah? Bahas maknawiyah bagi orang yang sabit hal begini, iaitu kaunuhu hayyan ialah satu hal, satu keadaan yang menambahkan sifat penghidup di zat Tuhan. Itu bahasa dia. Kalau kitab Misbah ni dia kata sifat penghidup yang melekat di zat Tuhan. Betul tu. Cuma bukan faham melekat gam tu, bukan. Sebab dalam kitab Arab sebut hal ni irtibat. Dia menyangkut ke sesuatu dengan sesuatu yang lain. Batulah kita Jawi akan sebut apa? Kalau kaunuhu hayyan dengan makna hal, maka sifat penghidup, satu hal, satu sifat yang bernama hal yang menambahkan penghidup di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pengetahuan di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan iradat di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pelihat kepada Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pendengar di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan kalam di zat Tuhan. Itu hala kaunihi hayyan. Dia akan tambah seekor lagi, hala kaunihi. Begitu cara bahas. Jadi kalau orang ada setengah yang tak mendalami begini, maka dia akan sebut, kalau orang ustaz ada mengajar, sifat penghidup tu, sifat penghidup itu ada, ataupun sifat penghidup itu melekat, ataupun sifat penghidup itu ditambah di zat Tuhan, dia kata salah. Sebab apa dia kata salah? Dia kata mana boleh, mustahil Allah Ta'ala itu pesen lekat-lekat. Dia faham lekat lain. Orang dah kata dah dengan faham lekat tu, dia faham lekat tu juga. Maka dia kata mustahil lah. Penghidup. Betul dia kata apa? Dia kata tak, bukan begitu. Maksudnya penghidup ada di zat Tuhan. Itu atas pandangan Abu Hasan Asy'ari.
Abu Hasan Asy'ari memang menafikan hal. Dah bagi orang yang mensabitkan hal, nak bahas lagu mana? Bahas je tadi. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan sifat ma'ani di zat Tuhan. Hak tu hala kaunihi hayyan, hala kaunihi aliman, hala kaunihi muridan, hala kaunihi sami'an, hala kaunihi basiran, hala kaunihi aliman, hala kaunihi mutakalliman. Dia akan tambah seekor butir lagi, halun. Tu artinya keadaannya keadaan Allah yang penghidup, zat Allah Ta'ala. Yang ini sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala. Kata Asy'ari, tengok kata Asy'ari. Siapa Asy'ari? Imam Abul Hasan Asy'ari. Makna kaunuhu hayyan itu sifat hayat, sifat penghidup berdiri, yang ini ada pada zat. Tu sebab dia tidak mengirakan hal itu satu sifat dah. Hal ni mustahil. Hal ni apa dia? Satu benda yang antara ada dengan tak ada. Kok mana tu tak faham? Maka dia kata amru itibari, ya, benda yang kita faham di akal saja. Jadi maknawiyah ni dia tak kira. Lepas tu macam mana dia faham kaunuhu hayat? Dia faham kata hayat di zat Tuhan. Selesai. Hal tu lebih mudah untuk difahami berbanding kita duk bahas hal-hal tu. Jadi tak betul kalau kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari menafikan maknawiyah, bahaya. Seolah-olah kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari menafikan keadaan Allah yang mengetahui. Tu kufur. Tu. Imam Abu Hasan Asy'ari bukan menafikan keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang melihat dah, tapi menafikan hal yang menambahkan ma'ani di zat Tuhan. Tu yang dia nafi. Lepas tu dia faham ke mana? Kaunuhu hayat, satu sifat hayat ada di Tuhan. Habis satu sifat pengetahuan ada di Tuhan. Kaunuhu aliman. Satu sifat penghidup, satu sifat perkata ada di Tuhan. Kaunuhu mutakalliman. Tu kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.